Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi, salam 30 kepada semua teman-teman yang sempat bersama saya di channel YouTube pada hari ini. Seperti biasa, sebelum dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah pun subscribe channel YouTube saya. Atas sokongan dan dukungan anda semua, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan lah kepada anda semua. Dan kepada anda yang masih lagi belum subscribe, saya menjemput anda supaya subscribe, tekan button subscribe itu untuk anda terus mendapatkan informasi dari masa ke semasa yang saya buat very live di channel YouTube ini. Dan boleh dah anda like dan berikan komen anda, komentar anda sama ada pro ataupun kontra, boleh kita kongsikan bersama ya. Jadi bagi anda yang juga mengikuti live TikTok saya, kadang-kadang saya buat live di TikTok lah. Kalau anda ikuti live TikTok saya, terima kasih juga saya ucapkan kepada anda yang telah pun follow akaun TikTok saya, nama yang sama pula ya, W14Din NS. Ni dalam akaun TikTok saya ada dua akaun ya. Satu lagi akaun kedua saya tu saya buat untuk, kadang-kadang saya buat untuk siaran radio lah ya, untuk kita buat program kita bersantai-santai dengan lagu-lagu dan sebagainya. Itu akaun saya nombor 2. Akaun saya bermula dulu pun terus hilang bila ditahan bawah ASA. Terus kena blok dan terus tak dapat dikesan sampai sekarang. Jadi saya tinggal lagi 2 akaun lah ya. Saya percaya ramai di kalangan rakan-rakan saya yang punya akaun yang lebih banyak, sebab maklumlah TikTok ni bukan milik Malaysia ya. TikTok ni kita bukan dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Jadi ketikanya kita kena ban, block dan sebagainya lah ya. Ada orang kata ya, setro di pihak pembangkang kata hanya TikTok mereka saja kena ganggu, kena ban dan sebagainya. Tidak, sorry ya. Di kalangan kita sendiri, saya sendiri pun kena, ramai lagi kawan-kawan kita juga kena. Sebab kita kena faham ya, bahawa TikTok bukan bawah kawalan kerajaan sepenuhnya ya. Kita cuma ada cawangan TikTok Malaysia saja yang mengendalikan. Jadi keseluruhan peraturan komuniti dan sebagainya itu adalah bukan di bawah kawalan kerajaan lah ya. Sebab itu ada kawan-kawan kita yang pro kerajaan pun mereka kena hack juga ya, kena ban, kena block dan sebagainya. Jadi tak boleh lah kita katakan pembangkang saja yang kena. Kadang-kadang pembangkang ni perasan ya, seolah kerajaan ni zalim. Media sosial semuanya disekat oleh kerajaan. Tak ada, kerajaan tidak pernah ya kontrol semua media sosial. Facebook pun bukan kita yang cipta, bukan kita yang kendali kan. Twitter, termasuk juga TikTok, bukannya daripada kita ya. Ini kena faham lah ni. Kadang-kadang dia orang ni nak level kerajaan ni zalim, tak boleh nak bersuara, dia kata kena ban dan sebagainya. Sebenarnya di kalangan kita juga, penyokong kerajaan juga ada yang kena melanggar peraturan komuniti dan sebagainya lah ya. Terutamanya adalah isu Palestin sekarang ni, begitu sensitif. Saya difahamkan TikTok pun ada banyak blog, ban yang menunjukkan ya, perjuangan Palestin dan sebagainya. Dan saya difahamkan Menteri Komunikasi kita Fahmi telah pun berurusan dengan TikTok Malaysia supaya mengkaji balik ya, mengapa banyak sangat propaganda, bukan propaganda lah, macam kita menceritakan tentang perjuangan membela rakyat Palestin ini, kadang-kadang di blok, di ban oleh TikTok ya. Jadi itu di antara usaha kita lah. Walaupun kita tidak boleh kawal sepenuhnya TikTok, tetapi sempurnanya kita ada usaha ya untuk menentukan suara menyokong Palestin itu dapat diperluaskan melalui TikTok ini. Okey. Saudara, hari ini saya cuma nak sikit ulas lah ya. Pertama sekali kita tak boleh lari lah daripada membicarakan isu di Palestin, kerana dalam masa-masa seminggu dua ini nampaknya semakin kritikal apa yang berlaku di bumi Palestin. Dan banyak ya pengajaran yang boleh kita dapati daripada isu ini, terutamanya bagi negara kita ya, bagi negara kita. Bagi saya di antara hikmahnya peristiwa yang berlaku di Palestin ini bagi negara kita adalah untuk
kerajaan yang baru dibentuk di bawah PMX ini, Kerajaan Malaysia Madani ini telah diuji untuk kita tunjukkan sejauh mana ketegasan kita di dalam menangani isu di Palestin ini. Dan alhamdulillah kita telah lihat sendiri bagaimana komitmen yang diberikan oleh PMX, ketegasan beliau di dalam menyuarakan tentang perjuangan rakyat Palestin ini tidak boleh dinafikan lagi. Cuma yang boleh menafikan, yang boleh menidakkan itu adalah segelintir pembangkang-pembangkang dalam negara kita. Sedangkan di luar negara semua melaporkan perkara-perkara yang positif tentang apa yang disuarakan dengan penuh beraninya oleh PMX. Kalau kita tengok dalam berita CNN, CNA, Al Jazeera dan sebagainya, mereka mengambil serutan-serutan ucapan PMX kita dalam himpunan baru-baru ini di Stadium Al-Ziata Bukit Jalil, dijadikan bahan berita oleh negara-negara di luar dan mereka menyanjung ucapan yang berani dan tegas oleh PMX di dalam dua bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, supaya apa? Supaya suaranya itu didengari di merata dunia. Walaupun orang kata, ada di antara wahlan-wahlan kata ini PMX ni hipokrit, cakap je bukannya berani pun. Kalau PMX kita ni tak berani, dia takkan cakap, berucap secara terbuka, panggil duta-duta datang dengar. Dia takkan cakap dalam dua bahasa, bahasa Malaysia, diselang-selingkan bahasa Inggeris. Apa tujuan dia cakap bahasa Inggeris? Supaya kedutaan yang hadir di situ dan juga yang tidak hadir, yang mengikuti secara live, boleh faham apa yang beliau nak sampaikan. Ketegasan kerajaan kita dalam isu Palestin ini, itu menandakan beliau bukan saja tunjuk berani di depan rakyat Malaysia, tetapi dia nak beritahu dunia bahawa ini adalah komitmen dan ketegasan dan kenyataan tegas dari negara kita Malaysia. Itu di antaranya peristiwa ini untuk menguji sejauh mana kita tegas dalam isu Palestin, sejauh mana Anwar ini melaksanakan apa yang dia laung-laungkan sebelum ini. Kita tahu bahawa sejarah Anwar ini daripada zaman dia pelajar lagi. Zaman pelajar lagi dia telah bercakap tentang isu Palestin. Dalam ABIM, sewaktu dia mengetahui ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, dia juga bercakap tentang Palestin, perjuangan Palestin. Kemudian bila dia menyertai UMNO, sewaktu dia jadi menteri kabinet, jadi timbalan Perdana Menteri, benda yang sama, ketegasan yang sama dipamerkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita lihat tahun 1983 bagaimana Yasser Arafat sendiri menganggap Anwar adalah sebagai anak angkat Palestin. Kerana apa? Kerana dia lihat Anwar waktu itu yang paling lantang, berani untuk menyatakan tentang sokongan kepada masyarakat Palestin. Ini tidak boleh dinafikan, ini sejarah saudara. One on nak nafi macam mana pun tidak boleh dinafikan, kecuali dia boleh tunjukkan bahawa apa yang pemimpin mereka buat semenjak mudanya, sejarah perjuangan pemimpin dia sejak mudanya sampai hari ini, tunjukkan sejauh mana keberanian. Jadi bagi kita tidak berniat untuk menjadikan isu Palestin sebagai isu nak tunjuk kekuatan dalam negara kita. Hari ini kalau kita tengok pembangkang, dia nak cari siapa lebih Palestin, siapa lebih Palestin. Ada kata, ini Mahathir lebih Palestin, Mahathir lebih berani. Yang ada kata, ini pemimpin lain lebih berani, Pak Lah lebih berani, Muhyiddin lebih berani. Bagi kita tak peduli yang itu. Kita tahu semenjak merdeka, Malaysia tidak pernah mengiktiraf Israel. Kita tidak pernah mengiktiraf Israel. Kita selalu menentang Israel. Dan selalu dalam mana-mana pemimpin sebelum ini. Saya tidak nafikan. Mana pemimpin sebelum ini memang pro kepada Palestin. Tetapi pendekatan mereka, tahap keberanian mereka, tahap ketegasan mereka itu berbeza. Kadang-kadang ketegasan itu berpandukan kepada situasi waktu itu. Sejauh mana dia nak tegas dalam keadaan situasi ketika itu. Dan situasi Anwar menjadi Perdana Menteri adalah situasi yang genting. Sebelum ini memang betul. Puluhan tahun isu Palestin ini sebenarnya saudara. Tetapi pada saat Anwar jadi Perdana Menteri, isu dia Palestin menjadi semakin lama semakin kritikal. Negara Palestin semakin boleh dikatakan semakin hancur apabila Yahudi, Zionis ini semakin lama semakin berani bertindak terhadap rakyat Palestin. Jadi situasi sekarang ini memerlukan pemimpin yang lebih baik, lebih berani, lebih ke depan berbanding daripada pemimpin sebelum itu.
Kalau dulu kita menentang Palestin paling kuat pun, ya, waktu Anwar zaman pelajar ni, waktu dia nak menentang Israel, ya, paling hebat dia bercakap, dia berucap, dia berdemonstrasi, bakar bendera. Ya, itu tahap ketika itu. Ya, sekarang ini bukan tahap itu yang patut dilakukan. Apatah lagi dia sebagai pemimpin. Dulu kita boykot. Ya, banyak kita buat program-program boykot McD, boykot macam lah. Ya. Yang datangnya daripada Yahudi ini. Ya, sedangkan waktu itu kita di dalam keadaan bukan zaman media sosial. Ya, bila boykot kita pun boykot. Berapa lama boleh tahan boykot? Sebulan, 2 bulan. Lepas tu kita kembali. Ya, kembali kepada McD. Kita makan McD. Maknanya boykot itu tidak memberi kesan pun. Ya. Yang memberi kesan adalah kepada pekerja-pekerja McD. Ya. Yang kebanyakan anak kita. Ya, adik-adik kita, saudara kita, kawan-kawan kita yang bekerja di McD. Jadi apakah kesannya? Kesannya mereka kehilangan kerja. Ya. Tapi hari ini saudara, tindakan memboikot bukan lagi pilihan. Bukan lagi pilihan. Sebab kita tahu tindakan memboikot tidak memberi kesan. Yang beri kesannya atas kita di sini. Atas anak-anak kita yang bekerja di situ. Ya, bekerja di McD, KFC ke mana-manalah. Ya, franchise. Ya. Sebab zaman sekarang zaman orang lebih bermaklumat dan orang tahu sasaran benar yang sebenarnya harus dituju apa je. Ya, takkanlah KFC yang di barat sana, ya, yang toke besar dia itu menyokong Israel, maka toke-toke kecil, franchise di Malaysia yang dimiliki oleh orang Melayu Islam harus kita boikot. Pekerja-pekerja di dalam McD, di KFC dan sebagainya, banyak orang Melayu, majoriti orang Melayu, mereka kehilangan kerja akibat langkah bodoh kita. Ya, pekerja-pekerja yang Grab Food, ya, yang mendapat pendapatan daripada tempahan-tempahan di McD dan KFC dan sebagainya, mereka juga hilang pendapatan. Akibat dia apa? Tindakan kita yang tidak bijak. Ya, kita mensasarkan tempat yang tak betul. Kita mensasarkan tempat yang salah. Ya. Bahawa kalau boykot ini memberi kesan yang besar kepada Israel. Dah lama dah Israel ini lupus. Satu dunia dulu berkempen untuk boykot. Tapi dia semakin kuat. Sebab apa? Sebab kita mensasarkan benda yang tidak tepat. Tindakan kita tidak bijaksana. Kita lebih kepada emosi. Berapa banyak seluruh negara membakar bendera Israel. Berapa banyak seluruh negara membakar, ya, gambar-gambar Perdana Menteri Israel dan sebagainya. Apakah mereka bertambah lemah? Mereka bertambah kuat. Sebab apa, saudara? Sebab tindakan kita itu tidak bijak. Tidak memberi kesan kepada mereka. Tetapi yang lebih memberi kesan adalah tindakan yang tidak emosi tetapi penuh hikmah dan bijaksana. Ini yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, ini yang dilakukan. Di samping dia menghimpunkan rakyat untuk menyatakan pandangan beliau sebagai ketua kerajaan, ya, dan membenarkan mana-mana pihak untuk berhimpun secara aman dan sebagainya, menyatakan, meluahkan perasaan mereka, Anwar lebih ke depan, di mana beliau menengkui keluar daripada tanah air kita untuk bertemu dengan beberapa negara, terutamanya negara Arab yang berhampiran dengan Israel. Ya, berhampiran dengan Palestin. Untuk apa? Untuk kita memberikan pandangan, ya, untuk kita menyeru mereka supaya mereka lebih bertindak tegas dan juga melakukan apa pun, ya, asalkan rakyat Palestin itu dapat kita selamatkan. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak dilakukan oleh pemimpin sebelum ini. Ya, pemimpin sebelum ini paling kuat mereka akan berkata di Ungar ataupun di PBB. Mereka berucap sama ada berapi ke tak berapi ke, pakai tag ke tak pakai tag ke, pakai PDF ke, mereka berucap menyatakan kecaman Malaysia terhadap Israel. Itu dulu. Ya, lepas itu kita akan mengeluarkan kenyataan negara Malaysia, mengutuk sekeras-kerasnya. Itu biasa. Ya, setiap pemimpin Perdana Menteri sebelum ini, itulah yang mereka lakukan. Keluarkan kenyataan, ya, tegas, kecaman dalam parlimen, di luar parlimen, setakat itu. Tetapi Anwar Ibrahim melangkaui lebih jauh daripada itu. Ya, beliau bukan saja bercakap dengan tegas di PBB, beliau bukan saja bercakap dengan tegas dalam parlimen Malaysia, di luar Malaysia parlimen, dan bahkan beliau melangkah lebih jauh, iaitu sampai ke persidangan negara Arab. Bukan sekadar dalam persidangan sahaja, beliau bertemu pula dengan pemimpin empat mata. Ya, bertemu secara individu empat mata dengan pemimpin Arab, ya, dengan pemimpin Mesir,
dengan Turki. Ya. Ini di antara yang Anwar cuba lakukan. Hanya satu saja yang Anwar tak buat, iaitu dia pikul senjata dan dia berperang. Ya. Lebih daripada itu dia dah lakukan. Apa lagi yang perlu dia lakukan sebagai pemimpin negara? Ya. Apa lagi yang perlu lakukan? Ya. Inilah yang kita rasa tahap yang paling tinggi lah setakat ini yang boleh dilakukan oleh seorang Perdana Menteri, ya, di dalam memberikan sedikit tekanan kepada Israel. Ya. Dan hasil daripada perjumpaan, pertemuan, mesyuarat negara Arab ini ada kesannya sedikit sebanyak, iaitu bila pintu Rafah itu dibuka dan diberikan dan mula dibenarkan masuk bantuan-bantuan perubatan, makanan dan sebagainya kepada rakyat Palestin. Ada kesannya. Kalau kita tidak, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak melakukan seperti ini, kalau negara Islam tidak melakukan perbincangan, ya, persepakatan sesama mereka, hanya sekadar memboikot, hanya sekadar berdemonstrasi, apakah saudara fikir pintu Rafah itu boleh dibuka? Dia takkan buka, saudara. Dia takkan buka. Kamu melalaklah, kamu melaunglah, kamu bertakbirlah sekuat mana sekalipun, kamu bakarlah saja banyak mana sekalipun bendera Israel, dia takkan buka pintu Rafah. Sebab pada dia tak ada tekanan. Ya, dia tak peduli. Ini tak peduli. Tapi apabila ada penyatuan negara Islam yang berbincang, bertemu, ya, mereka dah sikit merasakan tekanan. Dengan negara barat pun sikit sebanyak dah mula dah goyang-goyang. Kalau selama ini mereka tegas menyokong Israel, dah mula nak kedengaran ada sikit goyang-goyang. Ya, ada sikit mereka rasa seperti tertekan juga dengan tindakan beberapa negara Islam. Ini hasil kebijaksanaan yang kita lakukan. Ya, kalau kita berbalik kepada cara lama kita, hanya berdemonstrasi, berarak di jalan raya, bakar bendera, dia tidak akan beri kesan apa-apa. Ya, kesanan diplomatik, ya, tindakan diplomatik, tindakan yang lebih bijaksana itu, ya, harus datang daripada pemimpin negara-negara. Ya, ini yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma malangnya dalam negara kita ini, di saat Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat pujian, ya, liputan daripada media-media asing, ya, tentang kelantangan beliau dalam negara kita, orang masih lagi, ya, mempelekeh-lekehkan. Ini kerana politik dalaman kita. Ini masalah dia. Ya, apabila pembangkang tidak habis nak berpolitik dalam apa isu sekalipun, mereka akan tetap berpolitik. Mereka main isu 13 Mei, mereka nak politikkan juga dari isu 13 Mei. Oh, berlaku 13 Mei, ramai Cina lari ke rumah pemimpin PAS. Nak politikkan isu 13 Mei yang dah berlaku bertahun-tahun. Mereka ukitkan balik. Sebab apa? Dia nak mainkan sebagai isu politik. Berlaku apa yang berlaku di Palestin, mereka politikkan juga. Ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak cukup tegas, tidak cukup berani. Dan mereka lebih jauh daripada itu sampai sanggup ke peringkat memfitnah. Anwar ini sebenarnya pro pada Yahudi. Anwar ini sebenarnya pro kepada Israel. Ya, tak cukup dengan Anwar, sentuh isteri dia, Kak Wan. Ya, Kak Wan yang tak ada apa-apa ni, yang tak pernah usik dia pun. Oh, Kak Wan bergambar dengan isteri Perdana Menteri Israel. Ya, dia tak sebut pemimpin Islam yang lain ramai di situ. Bergambar ramai, pemimpin isteri Brunei, ya, Arab, negara Arab ramai. Tapi dia fokuskan Kak Wan ada bergambar dengan isteri Perdana Menteri Israel. Tujuannya apa? Nak memburukkan imej Kak Wan. Ini kerja pembangkang dalam negara kita. Apakah dia membantu dalam isu Palestin? Tak membantu, saudara. Tak membantu. Bahkan memalukan kita. Kalau negara luar lihat, Malaysia ni sebenarnya tak sepakat, seperti tidak sepakat dalam isu Palestin. Anwar Ibrahim berani, Anwar Ibrahim itu hebat. Tetapi pembangkang dalam negara kita mempertikaikan. Ya, mempertikaikan. Seolah-olah Hadi itu lebih hebat. Muhyiddin tu, ya, kalau kita dengar balik tengok YouTube, bila dia cerita tentang Palestin zaman dia jadi Perdana Menteri dulu, dia baca PDF. Ya. Kita menentang keras, duduk macam tu. Kita menentang keras atas tindakan Israel. Sekadar tu lah. Ya. Haji Hadi pula, kalau kita tengok rekod sejarah dia, ya, sebab tu dia jadi kerajaan 33 bulan, ya, berlaku krisis di Timur Tengah. Bila wartawan tanya dia, oh, Malaysia bersikap berkecuali. Dia tak pergi pun mesyuarat, ya, di Timur Tengah. Dia tak percaya, dia kata. Di Timur Tengah sana, macam mana kita, ni orang bukan orang Islam. Ya, ini semua pro-pro barat. Macam mana nak selesai masalah? Dia sentiasa bersangka buruk.
Ini masalah Haji Hadi ni. Ya? Kenapa tak pergi mesyuarat? Buat apa nak pergi mesyuarat? Sana ada orang pro-pro barat. Takkan boleh selesai masalah Islam, dia kata. Dia tak pergi pun mesyuarat. Dia tak menyatakan pandangan dia pun. Dia tak menyatakan kritikan dia pun. Tapi dia berada di Rusila dengan hanya menyatakan Malaysia berkecuali. Apakah ini cara yang paling bijak untuk menyelesaikan masalah? Ya? Kalau Anwar nak berpersangka, boleh saja Anwar berpersangka. Tak perlu dia pergi ke negara Arab. Tak perlu dia pergi jumpa Asisi di Mesir. Kalau dia nak berpersangka. Ya? Buat apa dia nak pergi ke Mesir? Ya, Asisi sendiri pun jadi Perdana Menteri duduk dengan cara menyingkirkan Morsi. Ya, tidak demokratik. Buat apa aku nak berunding dengan dia? Kalau itulah prasangka yang dimainkan oleh Anwar Ibrahim, maka sampai hari ini, saudara, perubatan alat perubatan dan makanan dan sebagainya tidak akan masuk ke Palestin. Sebab kita tidak ambil tahu. Kita masih lagi berprasangka buruk dengan orang. Tak nak berunding dengan orang yang kita labelkan musuh kita. Ya. Itu yang kebijaksanaan yang dipamerkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengadakan perjanjian Hudaibiyah. Ya, perjanjian Hudaibiyah ini adalah satu rundingan perjanjian di antara Islam dengan bukan Islam, orang kafir. Ya. Itu yang juga mendatangkan rasa tidak puas hati di kalangan sahabat ketika itu. Mengapa perlunya ya, Nabi nak mengadakan perjanjian dengan orang kafir, musuh kita? Tetapi Nabi panjang lebih jauh. Ya, untuk apa? Untuk kepentingan umat Islam. Apa salahnya kita berunding dengan mereka asalkan keuntungannya dapat kepada kita. Ada perkara yang boleh kita betul ansur dengan mereka asalkan kita dapat keuntungan. Sebab itu dalam perjanjian itu apabila orang kafir tak bersetuju meletakkan Muhammad Rasulullah ya, dalam surat perjanjian itu, Nabi Muhammad kata tak apa, padam. Tak perlu tulis Muhammad Rasulullah. Ya. Bertolak ansur ke tahap itu sampai sehinggakan sahabat-sahabat tak perhati. Kenapa kita mengalah macam ini? Ya, sedangkan kamu itu memang Rasulullah. Kenapa nak buang? Nabi kata, mereka orang kafir, mereka tidak beriman. Apa perlunya ada perkataan Muhammad Rasulullah? Kalau tulis pun, memang mereka tidak beriman. Ya, jadi padamlah. Ya. Akhirnya bila ada tolak ansur kita bersama dengan musuh kita, ya, di dalam mengadakan perbincangan, perjanjian dan sebagainya, maka keuntungannya kepada umat Islam. Di mana mereka dibenarkan masuk ke kota Mekah. Ini matlamat. Ya, matlamat ataupun hikmah, kebijaksanaan yang dipamerkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini jugalah dilakukan ya, oleh pemimpin kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Walaupun ada perkara yang dia tak setuju dengan Mesir, walaupun ada beberapa perkara pendekatan yang dia tak setuju dengan negara Arab, tetapi bagi dia itu ya, tidak boleh menghalang dia daripada dia berunding, dia memberikan pandangan dan dia menasihati mereka ini supaya kita fokus kepada isu yang lebih besar, iaitu menyelamatkan umat Islam di Palestin. Dan akhirnya nampak, walaupun kita tidak dapat sepenuhnya apa yang kita inginkan, tapi sekurang-kurangnya kita beri tekanan dan sedikit kelegaan ya, bila bantuan perubatan makanan dapat dimasukkan ke kawasan ya, Palestin itu. Kalau kita beremosi, berprasangka buruk, jawab yang jadi mangsa adalah rakyat Palestin itu sendiri. Sebab kita ego, kita sombong, tak mau mengalah, kita rasa kita saja yang betul, tak perlu kita berunding dengan orang lain sebab orang lain itu salah. Kalau ini sikap yang kita amalkan, yang jadi mangsa adalah umat Islam di Palestin. Begitu juga dalam negara kita. Ya? Kalau kita masih lagi beremosi, kita rasa kita lebih Palestin daripada orang lain, pemimpin kita lebih Palestin daripada orang lain, maka yang dapat kesannya adalah umat Islam di Palestin. Sebab kita sama kita tidak pernah sepakat, tidak pernah satu kepala. Kita masih lagi bersaing, kita masih nak menunggang isu Palestin ini untuk kepentingan parti kita sendiri. Jadi itulah saya harap mudah-mudahan dapat difahami. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang sudi bersama saya pada hari ini. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.